dan semua rakan-rakan yang di belakang sana, depan sini, tepi sini, tepi sana, semua raya, alhamdulillah dapat ramai hadir pada pagi ini. Dan yang kita raikan pada pagi ini sahabat kita Profesor Madya, Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim. Kalau tengok data ni banyak ni Prof, kalau sebut belakang PhD Fiqh Fatwa Makanan, Sarjana Fiqh Politik Islam, Degree Kuliah Syariah dan Undang-Undang Al-Azhar, Diploma Syariah dan Bahasa Arab. Banyak kan ada kita ubus ni banyak kita ubus. Jadi kita perkenalkan GM kita sini, jadi kita akan bincangkan kita pada pagi ini halal haram bukan hanya pada makanan. Saya sesuai dengan CV Ustaz, dengan qualification Ustaz juga, kita sesuai kita bincang tajuk halal haram bukan hanya pada makanan. Ditambah pula kita sekarang ini sedang berusaha untuk membina hospital kita dengan patuh syariah. Oleh Prof. Muslim Badat kita telah lalui, kita akan memerak langkah untuk mencapai ke tahap yang lebih tinggi patuh syariah, insyaAllah. Dengan itu dijemput Ustaz Prof untuk menyampaikan kuliahnya atau penceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ustaz Syukri, sahabat saya, Abedin, CEO kita, CEO ke? CEO GM, General Manager. Alhamdulillah. Doktor-doktor, tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini alhamdulillah kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu singkat je. Saya tak mau ambil panjang. Pukul 9.30 kita tutup lalu dah. Saya pun tahu lebih daripada tu kajian menunjukkan lebih 45 minit orang tidur dah. Jadi ya tuan-tuan perempuan, hari ini kita akan bincang satu perkara tajuk yang cukup menarik. Kalau ikutkan biodata tu PhD Fiqh Fatwa Makanan, dia tak habis kat situ tu. Fiqh Fatwa Makanan dan Ubah Suai Genetik, GMO, Genetic Modified Food. Saya ni Fiqh Science, antara orang pertama yang buat PhD dalam bidang Fiqh dan Sains. Saya kaji DNA pula DNA babi. Orang duk bincang makan babi tak? Saya tak bincang makan babi. Saya bincang DNA babi dalam ubat-ubatan, DNA babi dalam vaksin. Kita memang DNA tu luas, tu cara nak kenal pakai PCR. Tapi penggunaan sel dalam ubat-ubatan, penggunaan sel banyak. Antaranya hamster, ya, antaranya binatang-binatang yang lain lah, macam babi antaranya juga digunakan daripada daripada monyet African monkey. Benda tu dibincangkan dalam fatwa. Jadi oleh sebab itu hari ini saya nak kongsikan tuan-tuan, halal tu bukannya dalam makanan saja. Bahkan halal itu luas, haram juga luas. Tetapi kita kena pandai mencari solusi. Itu sebabnya Allah sebut dalam Quran, dalam surah An-Nahl, Allah kata apa? Tuan-tuan puan, Allah kata, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan sekali-kali mudah-mudah nak kata halal ni halal boh. Halal jangan salah. Halal belaka. Lepas tu mari pula satu kumpulan pula, haram belaka boh. Haram belaka. Kalau haram belaka, letih dan korang nak buat kerja. Doktor-doktor lagilah pening kepala. Kalau kenapa tak pergi hospital? Tak boleh boh. Tidak ada Islamic content langsung. Mana dah? Mari mana misi ni pegang kita, batal wuduk lalu kita. Nata misi kata nak pegang kita. Mu ingat apa misi nak pegang mu ke? Dah, betul tak? Misi pun kalau boleh tahu saya pegang boci. Tok lelaki dia pun dia tak dah pegang. Dah, ni nak pegang boci orang dia. Ada sebab. Tu sebabnya kaedah datang. Hukum asalnya haram. Sentuh lelaki, tetapi ada kaedah. Kaedah dia apa? Kaedah kan jelas. Ad-darurat tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat dibenarkan. Doktor perubatan. Dan ada doktor ke?
Angkat tangan doktor. Doktor sibuk kata. Tak apa, misi lah. Misi banyak kan. Doktor ni tak ada apa. Dia ngapa ubak pun dia tak apa. Ada gurau-gurau. Kawan-kawan saya mau doktor lah ke. Saya pun banyak kajian tentang perubatan. Tuan-tuan, kalau ikutkan doktor ni, Allah nak pegang, dia nak tengok kita tak. Saya accident 2018. Balik TV3 accident. Sebab apa? Jawab hukum lah. Bulan Ramadan. Jawab pening kepala kita. Balik-balik. Nak elak anjing, langkah pokok, terbakar kereta. Dalam masa 5 minit. Viral satu dunia. Bukan Malaysia ada. Zaman sekarang bukan satu Malaysia ada. Satu dunia. Kat Facebook saja tu, kat sejuta orang viralkan video tu. Kesnya budak tu, dia selfie. Saya duduk terbaling ke bawah tu. Kereta terbakar, dia selfie boleh kata. Tapi itulah viral tu bermula. Tuan-tuan tahu tak? Sapa-sapa kat hospital tu, dekat UPM, turunnya ambulans tu. Tapi orang dia kenal, Ustaz jangan tidur, Ustaz jangan tidur. Kita pun, aku tak tidur, sakit ni bawah. Tapi dia takut kita tidur, dia tak boleh tidur, dia kena sedar. Jadi bila sedar, kita dengar dia cakap, siapa-siapa turun tu, doktor sambut. Doktor sambut tu, ni bukan Ustaz pagi tadi ke? Dia pun tengok TV3 pagi tu. Masuk hospital dah, kata. Sedang lagi sebut gitu. Bila masuk-masuk, tahu tak dia apa buat? Ni, koyak baju daripada atas sampai ke bawah. Minta maaf ya Ustaz, minta maaf saya kena buka baju ni. Dan lagi bunyi, ni baju sayangnya, comel baju. Dan lagi kata. Nak tak nak dia kena potong tak? Dia potong telanjang bolak bawah. Tapi aku tak sedar apa. Nampak dia, doktor perempuan. Minta maaf ni, nak masuk kot tubuh sikit. Apa kata aku sakit pinggang masuk tubuh? Dia nak cek apa aku tak tahulah. Boleh Ustaz ni nak setuh saya gitu? Sekarang nak setuh? Tak boleh. Masa tu aku sakit. Dia nak tengok apa kesan-kesan ada pendarahan dalaman keluar. Terpaksa telanjang. Hak tu aku kata kalau kenal doktor, aku tak mau jumpa tu Ustaz doktor tu. Sebab dia lah satu-satu doktor perempuan yang tengok seluruh tubuh saya. Tak ada orang lain tengok. Doktor lain tak ada. Dia tengok perut. Dia kalau sakit pun. Tak. Dada. Sikit-sikit dia cek-cek dada masa buat ni. Tapi nak bagi tahu dalam keadaan apa? Dalam keadaan darurat. Jadi dalam hal ni, sebab kita ni orang Islam, tambah-tambah tuan-tuan di dalam pekerjaan, nak cari yang halal dan nak cari yang halal, nak tinggal yang haram, kita kena ada beberapa perkara yang kita kena tahu. Selain dari makanan. Pertama, tuan-tuan kena anda apa? Kena ada minda ilmu. Dipanggil minda yang dipanggil minda ilmu. Ilmu kena ada. Walaupun kita ni misi ke, kita pegawai perubatan ke, kita siapa pun kita kena ada minda ilmu. Kadang-kadang doktor ramah telefon saya. Kadang-kadang dia telefon dia kata, Ustaz, ni pening kepala Ustaz. Dia ni kena nyakit apa yang kena pakai yang ubat dia ada babi. Apa dia? Pencair darah kan? Isu dia doktor pakar. Doktor pakar ni HUKM, kawan saya. Pesakit ni orang baik, orang bagus, dia kata dia terpaksa bagi tahu. Ada setengah doktor tak bagi tahu tu. Dia cocok dulu. Bagi makan ubat dulu kan. Tak makan dulu, lepas tu fikir kemudian ke akhirat dia. Kalau gini macam kawan saya dia bagi tahu. Dia kata, Pak Cik nak bagi tahu ni ubat ni kena makan. Ni makan semua hidup ni. Lepas tu katanya, ubat ni ada babi. Astaghfirullahalazim. Biar hamba mati, dia kata, daripada babi dalam tubuh kita. Macam mana? Terpaksa dia telefon saya depan pesakit. Dia kata doktor tu lah. Saya tak mau sebut doktor tu. Dia kata doktor, pergi belajar agama lagi. Dia suruh doktor mengajar agama betul tak? Ni doktor pakar ni. Dia dah panggil level, dia bukan pakar di atas lagi apa? Dia panggil specialist yang tinggi lah. Kira dia macam konsultan di luar ni. Antarabangsa. Tuan-tuan tahu tak? Dia kata pergi belajar. Tak apa, saya tanya ustaz saya. Siapa ustaz tu? Dia kata. Ni Dr. Izzah. Dr. Izzah saya percaya. Dan dia percaya orang tua tu. Telefon, tanya. Kata, ustaz ni tolong cakap sikit, orang ni dia tak makan ubat. Saya pun letak kat dia. Dia kuatkan suara. Dia kata, ni ustaz, doktor ni suruh makan ubat ni ada babi ni macam. Saya penyakit siang-siang. Kata gini. Pocik ni dalam keadaan darurat dah ni. Nabi pun benarkan. Tu sebab kita kena jawab. Kadang-kadang tak perlu tu. Nak telefon ustaz mana dah. Kita nak bagi ubat, nak telefon ustaz, buang masa ustaz pula tu. Dok, you all sendiri kena tahu dah. Banyak sikit membaca. Kata Pocik,
Ni pocik dalam keadaan darurat ni pocik. Tak makan pocik mati. Pocik tahu tak pocik ni ada tanggungan, betul tak? Pocik ada isteri kan? Ya, ada 2 orang isteri. Lagilah. Kena makan kan? Sebab apa ni, tanggungan banyak. Anak-anak kita tak tahu lagi. Jadi makan dulu, tak apa. Memang fatwa membenarkan selagi tidak ada pilihan. Maka barulah dia dengar. Dia kata, ustaz, ada fatwa? Ada. Pocik boleh buka hang ni, boleh buka lama web ni, buka lama web. Buka. Pocik tengok, ada. Jadi maknanya kita ni kena ada ilmu juga. Tu kat situ halal haram tu kita kena ada. Ilmu halal haram tu kena ada. Khusus yang berkaitan dengan bidang. Yang berkaitan dengan bidang. Kadang-kadang orang tanya. Doktor-doktor pun ramai orang tanya. Tu, kena tahu tentang isu ini. Tambah-tambah baru ni di HUKM, baru ni 2 orang doktor pakar berdebat dalam grup. Doktor pakar yang berkaitan tentang di isu dia ada pesakit datang, umur 29 tahun. Umur 29 tahun. Masalah dia ialah buah dada dia dah jadi macam umur 70 tahun. Penyakit apa tu? Kanser? Apa? Ada dengar? Pernah dengar penyakit tu? Ada siapa hospital ni? Tak ada lagi kan? Makna HUKM terpaksa ni berdepan 2 orang, Prof Rahizat dengan seorang lagi Prof apa. Di 2 orang tu, seorang lelaki seorang perempuan. Hak perempuan kata boleh buat. Kita kena buat pembelahan. Sebab umur 29 tahun nak kahwin lagi setahun. Tapi dia kena ubahlah, teruk sangat, lepeh terus. Jadi macam mana nak buat? Doktor hak perempuan ni kata, doktor pakar, dia duduk konsultan ni. Jusai doktor ni. Dia kata okey, seorang ni perempuan kata tak boleh, kita kena buat. Hak lelaki kata tak boleh, haram boh. Mana boleh? Pandangan GM. Kalau mari kat Terengganu ni tiba-tiba tengok video ni, mari kat Terengganu ni, apa nama hospitalnya ni? Kuala Terengganu Medical Center lah. Ni promo dah ni, free promo ni bukan senang ni. Facebook saya 1.2 juta ni. Apa nama, macam mana? Telefon saya buat apa? Sekarang saya jawab. Tak. Jangan. Bila Islam ini solusi. Itu tadi saya bagi tahu Ustaz Syukri. Islam solusi. Kita nak jadi sebuah hospital yang patuh syariah, betul tak? Bila dia al-aslu baqa makan ala makan. Asal kekalkan benda tu pada asalnya. Asal perempuan 29 tahun, payudara dia macam mana? Hak lelaki pun jangan fikir pelik-pelik. Senyap gitu. Nanti hilang ingatan kita. Ni tak apa, ilmu. Ni fiqh. Fiqh ni kalau mau nak fikir astagfirullahalazim, tawaduk tak pandai mau fikir kiamat. Asalnya, bentuknya gitu. Betul tak? Tiba-tiba macam ni, bermakna mu sakit. Bila sakit, wajib buat rawatan. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan lempar diri kamu dalam kehancuran. Maka buatlah rawatan. Cuma rawatan itu perlu kepada apa? Perlu kepada apa? Garis panduan yang tepat. Maksudnya kena guna bahan-bahan yang selamat. Dia tak boleh main bobo je pergi kat pasar-pasar, tempat kecantikan, tambah gitu. Tak boleh. Dia kena minta pandangan doktor pakar. So doktor pakar dia bagi solusi. Okey, pakai ni. Saya tak tahulah pakai apa. Tu kena tanya doktor lah, pakai silikon ke, pakai apa ke. Yang penting pakai. Gunakan bahan yang selamat, bahan yang tak mendatangkan mudarat. Sebab kemudaratan tak boleh dihindarkan dengan kemudaratan yang sama. Sekarang ni dah lepeh. Lepas tu kita pakai pula bahan yang bila pecah dia akan mendatangkan mudarat yang lain. Itu hukumnya haram. So, kena carilah, minta pandangan doktor. Doktor akan cari solusi. Cuma diorang nak buat macam tu, kita, macam saya, bidang saya dalam bidang ni, kita akan terlibat dengan kajian. So, kajian itu kita akan datangkan solusi. Okey, doktor akan cadangkan begini. Farmasis akan cadangkan begini. So, kita akan tengok, boleh tak boleh, Lah kita akan cari, dapat satu solusi. Nampak tak? Itu Islam. Jangan kata, tak boleh, jangan. 29 ke, 40 ke, tak boleh. Lepas tu macam mana ni? Kalau kahwin, tak apa, biar kita bercerai di dunia. Yang penting ke akhirat kita kahwin. Aduh, ayatmu tak boleh. Kita ni hidup di dunia, bukan di marikh. Dah, bila hidup di dunia, mau cari solusi untuk selesaikan masalah di dunia. Riba haram, betul tak? Macam mana cara nak elak riba? Akad jual beli.
Faham tak? Emas, kita boleh tukar emas. Nak beli, nak jual emas kita, tu macam emas ada tak? GM kita pakai emas. Oh, silap mu GM di depan aku. GM di depan saya. Dia pakai gelang emas. Nak pergi ke pasar bayam nak tukar. Boleh ke tukar gitu? Bila mau tukar macam tu, ambil pergi main tukar-tukar gitu, dah jadi riba. Jadi itu sebabnya macam di Terengganu, Kelantan ni dia alert. Dia tahu halal haram. Orang kita ni dia mengaji. Oh tak boleh, mana boleh tukar ni apa nama barang-barang ribawi, barang boleh jadi riba. So tak boleh tukar-tukar gitu. Jadi kena buat macam mana? Jual balik. Okey, GM jual dekat Deng. Deng ni token emas lah, kata dia nak sangat kaya. Kita doa dia kaya apa ni. Tak ada mustahil. Mana tahu mu jadi bos sini pula. Bos media. Kalau tak ada media suruh dia kerja ni. Dia ambil dia jadi bos media bagus ni. Famous orang ambil. Tahu-tahu. Ustaz Azhar pun famous buat dia lah. Tahu tak? Contoh tak? Kata Deng jual emas. Token emas. Jual dulu. Okey, berapa Deng nak beli Deng? Deng kimas gini lah GM. Ni harga dia 2,500. Kita beli lah 2,008. Contoh 2,500. Harga 2,500, 2,008 kita bagi. Kita beli 2,008. Tak? Lepas tu okey beres. GM happy. Alhamdulillah 2,800. Dapat 2,800 tu, walaupun dah ada akad 2,800, GM tengok nak beli hok yang biskut kering tu. Berapa ni? 10,000 je. Jadi dia pun beli balik hok yang 10,000 tu dengan dia tolaklah yang tadi 2,800 tu. Jadi maknanya berlaku akad jual beli. Tu solusi. Nampak? Bank kita, perbankan. Perbankan asalnya apa benda? Konvensional tak? Lepas tu jadilah Islamik. Hasil usaha kawan-kawan kita yang alim dalam bidang, antaranya Tan Sri Harusani, ya, Datuk Harun dia, lama-lama dalam perbankan. Dia oranglah pertahan. Daripada dulu perbankan Islam ni bila mau masuk, dia akan buka dulu, mula-mula dulu adalah conventional bank. Betul tak? Lama kelamaan dia tukar kepada syariah. Sekarang masuk buka, saya nak buka akaun ni, automatically dia akan buka Islamic account. Kecuali ada orang minta saya tak usah Islamic, saya nak conventional. Itu dia punya hak. Token situ ataupun bank situ akan bagi tahu, riba tak apa kubur yang lain. Dia ada jawab ada. Ni pegawai bank cakap ni, kubur yang lain, you jangan risau. I tanggung I punya dosa. Okey, tak ada masalah. Tapi takut bising lah. Kalau saya takut kebetulan mu duduk tepi aku, bising. Dia kena lawyer buruk juga. Orang lawyer buruk gitu. Tapi tuan-tuan, ada. Tapi otomatik dia akan jadi perbankan Islam. Dah. Lepas tu kecoh pula. Macam mana ni? Maybank. Yang mana satu Maybank Islamik dengan dia satu je tokennya. Maybank juga. Cuma di bawah tu ada Islamik. Tuan-tuan, apa-apa pun solusi. Betul tak? Daripada tak ada kepada. Dulu insurans. Nah, sekarang semua dah takaful. Saya tukar belaka dah. Mula-mula dulu ambil dulu, tak ada lagi takaful. Semua insurans. Saya dan anak seorang tu insurans. Lepas tu sekarang dah tukar takaful, tukar habis semua. Tukar belaka. Sebab apa? Sebab solusi dah ada. Betul tak? Jadi itu sebabnya ilmu sangat penting. Macam tadi tak? Bila payudara dia dah umur 29 tahun, umur 29 tapi macam 70, maka dibenarkan. Dengan syarat yang ketat lah. Tak? Okey, itu satu solusi. Solusi kedua, sekarang ni ada isu-isu baru. Contoh, ni ilmu, you all kena tahu ilmu-ilmu ni. Sekarang ni ada tu dia tahu kan dia apa? Dara tu apa? Tanam dara. Aku pun tak tahu tak. Dia apa Ustaz tak tahu tak. Dia mewujudkan dara balik. Dia macam buat selaput dara, tipu ke mana ke. Benda tu boleh ke tak boleh? Darurat. Aku kali pertama dengar dara tu darurat. Tak pernah dengar lagi aku dengar. Dok, sekarang ni nak tahu dulu apa dia punya objektif. Apa objektif dia? Kena buat kajian lah. Tu sebab kena buat kajian dulu. Kena buat kajian. Sekarang ni orang lelaki, pokmu ni semua kahwin ke tak ada? Korang kahwin, korang tahu tak? Itu orang tina tu ada dara tak ada dara?
Bismillah pun lupa baca tau. Ni fekoh Dia jangan malu-malu sangatlah. Bang, sebelum kita nak tentukan hukum, dalam mesyuarat mufti pun ada. Nak mufti kena dengar, dia bukan kira warak. Masalah benda ni hukum. So kena tahu buat kajian, adakah benda itu perlu sehingga kau nak buat sampai menghabiskan duit. Tengok, sebelum nak tentukan hukum, tengok banyak benda. Tengok sekarang ni adakah benda tu diperlukan sehingga nak tambah ni pakai duit bawah. Bukan sikit-sikit main dengan kosmetik tambah-tambah ni. Nah, atau ni cocok botok ni. Cocok. Berapa? Apa? Aku ni kat mana ni? Banyak tak tahu sini ni. Memang tak buat tapi kena tahu. Memanglah hospital kita tak buat. Kuala Terengganu Medical Center tak buat. Tengok umur dia kali kedua dah. Kena tambah payment ni. Tak. Apa nama, dia tak buat tetapi kena tahu sebab haram botox. Kerana ada enzim. Ini botok ni semalam pun saya cerita kat masjid. Botok lah punca pengharaman botok oleh fatwa kebangsaan suatu ketika dulu. Punca saya buat PhD tentang DNA. Sebab perdebatan antara ustaz yang buat buku tentang pengharaman botok, yang bincangkan artikel jurnal tentang botok tu, ustaz tu pensyarah UKM juga, dengan seorang profesor pakar botok HUKM. Profesor tu kata kenapa haram? Dia suruh mufti pergi belajar sains. Dia lupa yang mufti ni sebelum jadi mufti, dia pun belajar sains juga. Nampak? Bang, enzim. Dia kata enzimnya kecil je. Jadi kenapa nak haramkan? Waktu ustaz dia, sebab enzim, dia kata. Sebab enzim, sebab babi je. Tak boleh babi. Kalau gitu kalau Tok Iman, dia, contohnya sama, saya ingat contoh dia. Dia kata, kalau gitu, contoh Tok Iman nak pergi masjid, on the way nak pergi jadi imam solat maghrib, tiba-tiba ada lori babi lintah. Lintah babi. Kena samak tak imam tu? Ustaz tu terus jawab, tak kena samak. Salah Ustaz. Ustaz Syukri bawa motor nak pergi jadi imam kat mana? Masjid mana? Mana betul dok? Mana tu? Ya, pergi masjid mana? Lori babi 5 ekor litah. Dia bukan hak Terengganu punya, dia nak pergi tempat lain, negeri lain. Litah babi. Ustaz, kalau dia kata ustaz tu dah kena samak dah, dia kata. Kalaulah enzim tu haram. Ustaz ni, yang pensyarah ni, kenapa? Sebab apa benda? Dia ada hama kan? Hama semua ni melekat. Ambil imam tu, jangan kata baju imam, ambil imam masuk lab tu. Tengok DNA ada babi sikit-sikit. Kalau ikan dia panggil jalalah, binatang-binatang ni makin jalalah. Yang inilah, dia terjangkit isu kabri, terjangkit, dia panggil umum balwa. Tengok hukum tu. Kat situ jadi hanging. Kenapa nak haram? Lepas tu saya kata aku kena buat PhD ni. Tu yang saya buat PhD tentang DNA. Maka sekarang ni tak ada isu. Sekarang ni semua saya terlibat dalam halal kebangsaan, saya terlibat fatwa yang berkaitan dengan perubatan, saya terlibat. Ni saya dapat dana untuk buat kajian tentang dengan Musti, lebih kurang 1.something million vaksin halal. Kita nak tubuhkan vaksin halal. Tapi belum lagi, baru buat teori Islamik punya. Saya terlibat dengan fakulti Islam dan juga UKM dan juga Musti dan KKM. Tapi tak bagi tahu tuan-tuan, semua sekali ni bermula dengan minda ilmu. So kena belajar, kena baca. Ustaz-ustaz pun saya kata kena tahu. Jangan kita bagi pandangan yang dangkal, pelik-pelik. Ni kadang-kadang bagi ceramah. Ustaz-ustaz, tuan-tuan jangan sentuh babi. Siapa yang makan babi nanti wajah pun ada wajah irah-irah babi. Astaga. Orang kata gitu, kalau kita makan kangkung, muka kangkung lah kita ni. Tak? Ustaz Syukri kan? Kita banyak makan kopok ekor, muka ikan kopok ekor lah. Tak boleh gitu. Ini dangkal tanpa ilmu. Itu yang pertama. Dan nombor 2, kalau kita nak tahu, nak pastikan hidup kita ni halal dan haram itu terjamin, tuan-tuan, kita kena ada minda cakna. Minda simple je. Dia panggil
minda yang sentiasa tahu apa tu. Benda tu boleh ke tak boleh. Saya sekarang ni suka sebab misi-misi kan, dia orang sangat orang kata apa? Sangat jagalah benda cakna. Contoh kan ada ubat-ubat yang ada babi tadi kan. Dia bukan babi semua, dia pakai gelatin, ada yang pakai gelatin, ada yang pakai enzim, ada yang pakai dia DNA tu ada. Misi yang bagi ubat, betul tak? So bila you pegang ubat tu macam mana? Kena samak tak? Kena samak tak? Betul ke? Ni kita ke arah patuh syariah ni. Mana farmasi? Mana farmasi? Betul ke? Anda yakin? Fatwa mana pakar? That's why betul. Benda tu lah yang misi-misi risau. Dia kata, ustaz ni macam mana kami ni hok pegang ni, kata. Kan kita pakai glove. Okey, di dalam isu ni ada beberapa pandangan. Pandangan yang ketat kena sama. Sebab asal babi dah mau pegang barang daripada babi. Bahan daripada babi memang kena sama. Pandangan yang kedua kata telah berlaku rekombinant, telah berlaku proses perubahan. Kan? Telah berlaku dah. Dia dah hanya DNA saja, tetapi bukannya babi lagi dah. Dah jadi apa? Dah jadi something else. Allah. Jauh sangat ustaz. Jadi lembu dah ustaz kata. Dok dia takkan jadi lembu, dia tetap babi juga. Cuma DNA je. Dia rujukan kod DNA saja yang kekal. Tapi bukan lagi dah, sebab dia dah berubah dah jadi ini. Sebab dalam pandangan Al-Qardawi, dia dah berubah jadi kalau daripada lemak tu dah jadi sabun kan. Dia bagi dia tak ada masalah, pandangan dia sebahagian mazhab Maliki. Tapi kita mazhab Syafi'i tak boleh, walaupun dah jadi sabun tetap hukumnya haram. Maka tak boleh. Jadi pandangan yang kuat, pandangan yang ketat, dia suruh sama. Untuk keluar daripada khilaf, kita pakai glove kan. Ke Malaysia tak pakai glove sekarang ni? Pakai glove kan? Saya pun tak ingat, lama tak masuk hospital. Dia pakai glove kan, dia bubuh dalam bekas tu. Bekas tu kan sama tak? Buang. Settle. Kat mana masalah dia? Kalau orang banyak sangat pertikai, you all boleh cawak tu. Tak payah tunggu nak telefon GM, nak telefon saya, buang masa GM. Telefon kadang-kadang saya mesyuarat dah angkat telefon. Tak. Tapi sungguh boleh jawab saya siap dah. Tu sebabnya dia kata kita kena syakna. Macam orang-orang kita, alhamdulillah, dia orang tanya. Baru ni masuk dalam muzakarah fatwa, saya ahli majlis fatwa wilayah. Ada satu isu, saya nak sebut tak boleh, tapi benda tu daripada babi juga. Menariknya, orang bentang ni daripada KKM, bos besar KKM. Ya, timbalan ketua pengarah rasanya. Bentang isu ni macam mana nak buat. So kita detail tanya. Masa tu pengurusi je mufti Kelantan. Mufti Kelantan ada, mufti wilayah ada, lepas tu semua pakar-pakar dalam tu. Dia tanya. Kita pun tanya 1, 2, 3, 4. Oh, rupanya ada solusi lain. Ada tambahan, ada benda lain. Maka dalam hal ini kita tak benarkan. Maka penggunaan bahan tu diharamkan. So KKM takkan benarkanlah. Semua termasuklah Kuala Lumpur Medical Center. Kuala Lumpur juga. Kuala Terengganu Medical Center. Minta maaf. Kuala Terengganu Medical Center. Tak boleh guna juga. Barang tu diharamkan. Sebab ada bahan lain yang sama taraf dan harga dia dah sama. Macam ubat tak ada. Macam tadi kan, ubat pencair darah kan. Itu je yang terbaik sekarang ni. Tak boleh buat apa. Tisel 2. Dia pakai Tisel 2 sini. Farmasis. Tak pakai? Habis you pakai apa? Glue dia. Untuk otak. Sini ada bedah otak. Oh patut tak ada pun. Macam HUKM pakai. HUKM ni dia banyak. Dia pakar-pakar macam-macam. Sekarang ni tentang potong usus kan. Potong usus tu ada asal hukum saja saya potong. Saya macam saya nak potong usus. Saya tak boleh. Dia potong tu ada sebab. Penyakit dia. Ya. Dia ada penyakit diabetes. Dia mengurangkan. Kan? Ada sebab. Semua kita akan jelaskan. Tapi cakna tu. Doktor-doktor tanya. Biasa. Tu sebabnya macam contoh. Nak pakai Tisel 2, Tisel 1 yang ada lemak babi apa semua kan. Gam untuk otak tu kan. Pembedahan otak tu. Tuan-tuan, semua benda tu perlukan kepada ilmu. Macam mana ilmu tu dapat? Dengan caknanya orang-orang kita. Macam doktor-doktor, misi-misi cakna, maka dibenarkan. Maka itulah yang menyebabkan kita akan berjaya.
dan kita akan selamat daripada halal dan haram. Dan nombor 3, tuan-tuan puan, yang terakhir lepas ni saya nak buka soalan ya. Kalau kita nak tahu halal dan haram, betul halal haram ni bukan makanan saja. Cara tuan-tuan nak pastikan yang tuan-tuan ni selamat daripada perkara-perkara haram dan buat benda-benda yang halal, tuan-tuan kena ada apa? Kena ada, dia panggil at-tafakkur ala barakatillah. Sentiasa fikir kepada keberkatan. Keberkatan, contoh, kita bekerja dekat mana sekarang ni? Hospital Kuala Terengganu Medical Center. 5 kali dah ni. Kuala Terengganu Medical Center ni, kita bekerja. You all tahu tak kat luar sana ramai yang tak ada kerja lagi. Saya tahu sebab saya jaga sebelum saya jadi dekan, saya timbalan dekan untuk jaringan dengan industri. Pelajar-pelajar kerja ni bawah saya semua ni. Mufti Terengganu tu baik, kawan baik saya tu kat UKM dulu tu. Okay? Tuan-tuan tahu tak? Ramai yang tak boleh bekerja. Bila kita tahu bahawa keberkatan tu datang kepada orang yang bekerja kuat, maknanya tuan-tuan kita kena ada syukur. Buatlah kerja bersungguh-sungguh. Jangan berkira kerja. Percaya cakap saya, jangan berkira. Memang betul letih, saya tahu misi letih. Jangan bandingkan di Malaysia dengan UK. UK, siapa pernah kerja UK? Tak ada kan? Kawan-kawan saya ramai doktor-doktor pakar ni, dia balik daripada UK kerja jadi doktor pakar di Malaysia. Dia kata beza sangat-sangat. Kerja kat UK beza, misi dia beza, gaji beza dah, cara kerja pun beza dah. Ni ada syarah saya bawa balik dari Jerman. Oh beza kerja kat sana, beza, happy gila. Sabtu Ahad mu janganlah nak kerja. Dia takkan kerja orang Jerman ni. Sabtu Ahad kalau bos telefon, sorry sir, hari ni public holiday. Please focus to your family. Dia ajar pula bos dia tengok family mu. Oh jangan main Jerman pukul 5 balik. Tapi jangan jadi macam tu. Memanglah dia orang negara maju pun tak apa. Tapi kita tak boleh macam tu. Kita ni negara kita tak sampai ke tahap tu lagi. Betul tak? Nak sampai ke tahap tu kita kena kerja kuat. Kena bantu dan kita kena fikir bahawa kita buat ni untuk umat. Baru dapat berkah. Itu pertama. Nombor 2, bila nak capai keberkatan, jangan menipu dalam pekerjaan. Dia panggil curi tulang. Curi tulang, jaga. Curi tulang sangat bahaya. Curi tulang, curi elektrik, curi air, macam-macam lagi tuan-tuan. Macam-macam. Di pejabat ni macam-macam. Oh, saya Alhamdulillah, saya cuba jaga benda ni daripada awal lagi. Sebab apa? Sebab arwah ayah saya pesan, dia pernah suatu ketika dia masa tu dia timbalan pengarah Kastam Kelantan. Dia jadi pengarah untuk dulu masa hari jadi tuanku, dia akan buat kereta berhias. Saya tak tahu zaman you all sempat ke tak. Kereta berhias, gerbang berhias kan. So semua dia pengarah. Jadi kebetulan masa tu kena jemputlah yang Amat Berhormat Menteri Besar. Sebelum tuanku sampai. Tuan-tuan, dia jemput tapi ada miscommunication. Surat menjemput Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Bentara ni Aziz Nikmat. Tak ada bersama isteri. Secara verbal ada. Ni arwah ayah ni. Jadi dia jemput verbal ada, tapi dalam surat tak ada. Masa hari kejadian, mari 2 kereta. Menteri Besar mari dengan Mercedes dia, buka tengok Guru. Kereta belakang isteri. Ayah saya terus tanya. Ayah saya perangai saya macam saya, dia suka tanya sebelum dia kena stroke. Dulu lepas kena stroke dia kurang bercakap lah. Dia kena minor stroke. Tok Guru, mari tempat lain ke? Tak, mari rumah. Mana 2 kereta? Rumah belakang. Dok, sebabnya kita tengok surat tu hak rasmi ya, seorang. Secara mulut panggil, dia tak panggil lah verbal Tok Guru, dia panggil secara mulut. Cara mulut panggil, kata bawa bini. Jadi saya ikut hak surat lah. Hak bini tu mari kereta sendiri sebab mulut. Saya tak usah di akhirat Tuhan tanya, apa mu bawa naik bini mu naik atas kereta hak bukan urusan rasmi kerajaan. Jadi saya belajar sesuatu kat situ. Tuan-tuan jangan. Zaman saya kerja kat UKM Ketah free boh. A4 pula.
A4. Tak? A4 printer, betul tak? Anak-anak ni seumur kata, "Pa, tolong print ni, pa." Papa akan beli. Saya beli printer warna tu letak kat rumah. Biar dia print, beli sendiri. Saya takkan mari dia ke pejabat. Takkan mari. Sebab apa? Itu hak rakyat. Betul tak? Mu bakar hak rakyat boh. Sampai hari ni saya ada kenderaan dekat universiti. Saya pergi mana, saya pakai kereta saya. Kecuali dalam keadaan tak, saya tahu kawasan tu ada parking, baru saya pergi suruh dia batak siapa, lepas tu suruh dia balik macam mana, pandai-pandai lah. Tapi nak bagi tahu, baru pakai kereta kerajaan. Sebab saya takut aku tersilap pakai. Tambah pula saya ni, kalau on the way balik ada singgah mana-mana lepas tu baru pergi balik. Saya takut singgah tu menyebabkan terpaksa guna duit minyak kerajaan. Terpaksa guna pula. Minyak saya tak apa, tayar. Minyak hitam. Tak? Jangan boh. Itu bahagian saya macam tuan-tuan. Kau dia. Tak? Macam contohlah, kita ada yang jaga kenderaan ni tak? Dipanggil apa ni? Medical center punya. Ada? You nak singgah makan apa? Bagi tahulah bos. Declare siap-siap. Bos, nak pergi hantar ni. Saya singgah makan boleh Bos kata pergi lah jalan. GM kata okey, tak apa, pergi makan. Tapi jangan lama sangat. Boleh lah. Maknanya kita tahu, kita bagi tahu singgah makan tu. Ni kita, sebab driver ni bukan AI. AI tak payah makan. Driver nak kena makan, kena minum tau. Tak apa, singgah lah sebentar. Tapi yang pasti pukul 9.30 siapa di pejabat. Tak apalah. Dia declare siap-siap. Ni tak declare. Hak teruk lagi dia ambil anak sekolah. Kau jawab ke akhirat. Ni dipanggil amanah. Faham tak? Dan nombor 3, kita keberkatan sentiasa memberi nasihat kepada orang. Contoh tuan-tuan jumpa orang macam-macam kan. Orang Terengganu ni kaya-kaya. Tapi kaya-kaya pun kena ambil lah takaful. Pesan ambil takaful. Saya bukan jual takaful. Saya tak ada kaitan dengan takaful ni. Tapi bila saya tengok orang Islam kita ni, bila tak ada duit, macam artis-artis, saya suruh ambil takaful. Pakai handbag Gucci, pakai handbag LV, pakai Dior. Kau ambil gambar Dior gitu. Ori tak ori aku tak tahulah. Bila sakit masuk hospital, pakak minta derma. Hak tu bahaya. Beringat. Pesan ke kakak-kakak, makcik-makcik orang mari, "Kak, ambil takaful, bayar sikit tak apa tau." Bila kita bayar, sekarang ni kita penjawat awam ke tak penjawat awam ke? Saya penjawat awam ni. Saya kalau dulu, kalau grade saya ni terus masuk bilik dapat cepat kan? Sekarang tak ada. Sekarang kalau saya nak MRI pun, isteri saya nak MRI pun ni, saya pergi terpaksa bayar cash 1,500. Tu UKM tu 1,500. Kalau Kuala Lumpur Kuala Terengganu Medical Center ni berapa kalau MRI? Berapa tu? Murah. Marilah. Ini dah melampau ni. Mempromosikan Kuala Terengganu Medical Center. Tapi bila saya promo, ramai orang Islam kita mari, kita buka peluang pekerjaan, betul tak? Tak cukup kalangan, buka. So saya dapat pahala. Walaupun saya tak dapat persen apa-apa sen kan? Tak dapat bayaran apa-apa, promosi free ni, tuan-tuan, tapi saya dapat pahala. Saya banyak promo, 1 sen saya tak ambil. Yang penting bila saya tengok anak Melayu kita boleh kerja. Betul. Bukan senang nak jadi sebuah medical center yang hebat macam Prince Court. Saya doa satu hari, tadi saya apa-apa saya sebut dah. Macam Prince Court ni, betul tak? Saya doa satu hari jadi macam Prince Court. Kita nak pergi Prince Court tak mampu. Tak mampu boh kalau tak ada takaful. Wabillahi taufik. Ubat dia saya itu. Saya batuk 3 bulan. Ada seorang datuk dia kata, "Ustaz, batuk lama dah. 3 bulan batuk, ceramah batuk, masuk TV batuk je." Lah kali datuk ni mari kata, "Ustaz, dia mari saya dengan debar dia, ambil saya kat UKM, bawa pergi Prince Court." Dia bawa pergi Prince Court. Orang kata, "Tak payahlah, saya UKM, saya UKM. Dia kata, "Ustaz dah makan macam-macam ubat kat UKM, tak jadi." Dia bawa pergi Prince Court ubat besar ni. Jumpa pakar tu, konsultan, 200 lebih sebotol besar ni, separuh gitu, 200 lebih. Datuk mahal tu. Tak apa Ustaz, saya bayar. Dia bayar. Obat memang makan 5 sudu lah. Okey selalu. Tak tahu tekuk aku ni jenis nak ubat mahal ke. Allah Allah. Kurang ajar juga kan. Tapi balik Mekah tu 3 bulan, Allah Rabbi, azab semua. Ubat tu
patut dah sepaik, saya simpan lagi. Simpan lagi dalam peti sejuk sebagai kenangan 200. Aduh. Saya doa satu hari nanti you all jadi Prince Court juga di Terengganu. Untuk belah pantai timur ni you all. Jadi buat yang terbaik. Bila you all buat kerja bersungguh, you all berjaya, you all akan diangkat martabat. Bila angkat martabat, ramai bekerja, kita dapat bantu ramai orang yang susah. Betul tak? Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa itu saja yang saya boleh kongsi pada pagi ini. Masa pun tak mengizinkan kita. Tapi yang penting, peganglah apa yang saya kongsikan tadi. Halal tu bukan saja pada makanan. Banyak. Hatta dalam pekerjaan pun kita kena tahu halal dan haram. Ya, masa kita, pekerjaan kita. Saya doalah tuan-tuan dan puan, dimurahkan rezeki lah insya-Allah. Oh, Terengganu ni kan, buatlah kerja sungguh-sungguh dan bantulah pihak governance, ya, government lah. Ni kita punya governance kita ni ke arah yang lebih baik. Jangan berkira sangat kerja ni. Tak apa, memang letih. Tapi percayalah Allah akan buka rezeki kau lain pula. Wallahu a'lam bishawab. 5 minit nak habis. Nak buka soalan ada? Soalan tak? Sebelum kita beri soalan berhadiah. Kita ada 3 soalan berhadiah, tak boleh beri soalan. Ada soalan yang tidak berhadiah untuk penjelasan. Okey, soalan pertama saya Sila, Cik Sat, sila. Mana? Hak tu, hak berdiri ke? Tanya. Boleh. Oh, gaya Mak Said dah belakang. Betul. Mana? Ha? Mana tadi? Mana ni? Mana? Tentang apa? Umrah? Penyakit dia lah. Darurah. Okey, faham. Ingatkan penyakit lelah. Okey. Darurat. Apa darurat? Darurat. Mic mana tenggelam Halo. 1, 2. Dengar belakang. Tania. Okey. Apa maksud darurat? Darurat ni kalau tak buat 5 perkara akan hilang. Pertama, agama dia hilang. Yang kedua, nyawa dia hilang. Yang ketiga, akal dia hilang. Yang keempat, keturunan dia hilang. Yang kelima, harta dia hilang. Itu darurat. Kalau kita tak ambil, mati kita. Kalau kita tak ambil, kita boleh mendatangkan mudarat pada kesihatan keseluruhan. Maka itu panggil darurat. Nampak? Jadi darurat macam itu dibenarkan dalam Islam. Contoh, dalam Islam menukar alat, membuang sebab halo. Awak tanya dengar ada belakang lagi. Dengar. Contoh. Ada orang, ni hasil kajian kita orang ni. Dengan PPUKM dan Universiti Melaya. Saya pakar syariah. Bila orang tu ada 2 alat kelamin, dia panggil khunsa muskil. Bila ada 2 khunsa muskil, 2 alat kelamin, kita tak boleh buang awal. Dalam Islam ni, selepas dia balik dan kita boleh tengok dia punya minat kat mana, naluri tu. Sebab ada kes muja kami buat kajian tu, dia ni keluarga ada duit, dia pergi luar negara potong. Dia ada 2 kemaluan, dia potong. Bila sampai umur budak 24 tahun, tu start kami buat kajian tu. Bila sampai umur 24 tahun, budak ni dia minat perempuan. Sekarang ni dia dah potong, dia kecil. Ayah potong dia kecil. Apa jadi? Masalah lah. Sebab dia minat perempuan, bermakna dia lelaki. Barang dah tak ada. Barang dah kena potong. Maka kena cari orang yang menderma. Siapa nak derma? Ustaz Syukri. 2 benda tak ada orang nak derma. Dia tak kira lah. Derma kira ambil apa yang ada lah. Dia nak derma tak ada. 2 benda yang payah nak, yang orang takkan derma. Mahal. Pertama, paru-paru. Itu sebabnya rokok dan vape diharamkan.
Paru-paru kalau rosak, wah, Allahu Akbar. Oh, saya tengok kawan saya. Dia paru-paru dia 70% rosak. Allah. Meninggal lah. Ni, kanser paru-paru. Habis. Yang kedua, kemaluan. Itu sebabnya Islam haramkan ubah kemaluan. Sebab tidak ada orang nak donate. Semalam kat masjid pun saya tanya. Pocik tu, Tok Bilal kata. Dia kata apa? Dia kata, kena masuk Dewan Bedah. Sama juga masuk Dewan Bedah ni. Sama. Dia, contoh Tok Bilal tu, dia kata apa? Oh, dia kata, Ustaz, kalau tak pakar pun, tak seri kat dia. Oh, punya tak nak bagi tu kat orang tu, tuan-tuan. Barang, dua benda. Jadi tu dia panggil, kalau katakan dua alat kemaluan, dia nak kahwin. Kalau betul lah dia lelaki, kekal lah. Hak bawah, hak perempuan tu dia tutup lah. Kalau betul dia perempuan, cek betul-betul dengan doktor pakar, cek apa, doktor sahkan yang dia tu adalah perempuan, maka hak lelaki boleh buang tak? Ni panggil darurat dia. Kalau tak buang, mendatangkan kemudaratan pada keturunan dia. Mungkin orang lelaki tak saya kahwin. Dia sipang, sayang, kata Allah bagi dah dua, kata sayang sipang. Kahwin-kahwin kejut tu lelaki, Allahu Akbar. Jadi dia boleh buang. Bila boleh buang, tinggal hak perempuan saja, maka dibenarkan. Nampak? Jadi darurat ni, dia bila dalam keadaan perlu, kita dibenarkan ambil. Kalau tak ambil, boleh bawa mati. Macam ubat kan, macam ubat tadi kan, pencair darah. Kalau tak makan, mati boh. Arwah ayah saya sebab terlambat makan, dia tak makan ubat kencing manis, darah tinggi, jatuh. Dia 3 serangkai. 7 hari, 5 ke 7 hari tak makan. Dia tertinggal ubat. Dia pula perangai dia. Kalau sebelum dah kata ajar kan, sepatutnya dia ni kalau dia tinggal ubat, dia akan pergi farmasi beli ubat. Ataupun dia pergi ke klinik kerajaan, dia ambil je ubat, tak ada masalah. Tapi nak jadikan rezeki dia tak mau makan. Itu yang kena heart attack tu, dia top attack terus. Darah tinggi, kencing manis, kalau jatuh kalau tak makan, dia akan membawa pada mudarat. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan perempuan, darurat tu adalah benda yang tak dapat dielakkan. Kalau tak ambil, dia akan mendatangkan kemudaratan pada kesihatan. Wallahu a'lam. Paling nyawa. Betul lah, sebab dia menjaga kerukunan rumah tangga dia. Dia ada masalah payudara tadi lah. Lepas tu dia buat atas nama nak jaga rumah tangga dia. Dari segi kebolehan dia boleh untuk buat balik payudara dia macam mana. Itu sebabnya saya kata tadi, balik kepada kajian. Tengok kajian dia. Kalau umur dia berapa? Umur dia 50. Macam mana bentuk payudara umur 50? Sebab doktor ni penuhkan data. Doktor ni dia pakai data. Dia orang, kalau perempuan umur 50 yang kaki menyusu anak, dia akan jadi bentuk macam ni. Kalau katakan dia ni tak menyusu anak dia akan macam ni. Dia akan ikut kepada data. So kalau katakan data menunjukkan bahawa, peratusan menunjukkan bahawa kalau umur macam ni, dia punya payudara macam ni, tapi ni sekarang ni kendor sampai teruk sangat, macam nenek kebayan dah, maka dibenarkan dia untuk memperelokkan. Tapi mesti mendapat nasihat daripada doktor pakar. Dia tak boleh mengubah ciptaan Tuhan, sebab asal dia ada. Cuma dia elokkan benda yang rosak. Contoh rambut, okey, saya ni makin sudah ada rambut. Sikit lah. Dulu gini rambut ni tanya. Katakan nak pergi sambung, nak pergi cocok apa ni, boleh tak? Asalnya rambut saya ada, sekarang tak ada. Boleh tak? Kalau kata menyebabkan kita ni jadi tak elok, maka makin teruk, maka dibenarkan atas sebab-sebab rawatan. Kalau tidak, tak payah. Ni saya, orang nak sponsor buat berapa ribu. Tapi disebabkan saya yakin dengan penampilan kita sendiri, saya tak perlu. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan? Ada lagi. Cik, Ustaz. Kalau menjaga keturunan, kalau mengambil sesuatu yang memudaratkan keturunan dalam mengikuti syariat itu boleh mengelak. Okey. Ustaz jelas. Sekarang ni ada azimah, ada rukhsah. Azimah ni benda hak diwajibkan oleh Allah untuk kita buat. Rukhsah, macam contoh semayang 4 Zuhur, 4 Asar 4. Bila saya musafir, saya boleh semayang 2-2 dan jamak
qasar. Dia panggil jamak dan qasar. Tak, itu panggil rukhsah. Rukhsah itu boleh buat pilihan. Sebab dia tidak melibatkan 5 benda tadi. Dia bukan darurat. Tapi dalam bab darurat, dalam bab menjaga keturunan, dalam bab menjaga kesihatan, dalam bab menjaga harta, maka dia wajib ambil sebab boleh mendatangkan kemudaratan. Dia beza tu. Yang tadi tu dia lebih pada tahsiniat. Tambahan, mu nak dapat sunat. Tu macam contoh sunnah kita jamak dan qasar. Kalau mu nak dapat fadilat yang lebih sembahyang penuh, mu tak payah jamak dan qasar. Itu pilihan. Itu boleh buat pilihan. Tapi dalam bab darurat tak boleh buat pilihan. Dia kena buat pilihan yang tepat supaya tidak mendatangkan kemudaratan. Contoh. Membuat pembedahan otak. Ini otak ni dia 50-50. Pakar kat Kuala Lumpur, Profesor Datuk Dr. Hanafiah dan juga beberapa orang yang lain. Nak buat pembedahan otak ni kita akan tanya. Dia ada ketumbuhan, dapat ketumbuhan otak. Doktor buat mesyuarat ni. 16 orang buat mesyuarat. Tengok doktor pakar bukan doktor baru graduate. 16 orang doktor pakar mesyuarat. Keluar keputusan 12 kata bedah, 14 kata jangan. Nak bedah ke tak? Tuan. Nama awak tanya ni nama apa? Lupa saya. Ustaz Sabri. Ustaz ke apa ni? Cik Sabri. Okey, cik macam ustaz dah tadi. Azimah Rukhsah kata. Cik Sabri, nak macam mana ni? Kata ditakdir kan Cik Sabri, doktor kata dalam otak tu, dekat kepala tu ada ketumbuhan. Doktor pakar nak 12 kata bedah, 4 kata tak bedah. Doktor Cik Sabri nak pakar mana? Tak tanya saya. Saya tidak mengenali orang Kalau tanya saya belah. Belah kan? Sebab kalau bila kita tak belah, dia mati, kita akan menyesal. Mana belah lah? Belah. Baik betul saya tanya soalan. Betul dah tu. Dia tahu sahaja menanya. Jawapannya belah. Sebab apa? Kenapa belah ni buat bahaya? Doktor ada 4 orang kata, bang, kena ambil hak yang terbaik. Kalau tak belah, dia sakit dan dia sakit dia sampai mati. Dan sakit dia tak boleh bincang bang. Jangan main-main. Kalau otak ni jangan main-main. Mata macam nak terkeluar. Sebab anak saudara, anak kawan baik saya yang macam anak saya ni meninggal, umur dia 14 tahun. Itu yang berlaku tu depan mata saya. Sakit, tak nampak. Dah tak nampak orang ni. Ketumbuhan sama besar-besar tu. Doktor terpaksa bedah meninggal dunia. Itu dipanggil ijtihad dalam perubatan. Doktor terpaksa ambil jalan yang terbaik juga untuk menjaga maslahat dan darurat tadi. Maka bedah lah. Walaupun meninggal, orang kata tengok, bedah mati kan? Dia kata gitu. Saya kata bedah mati, tak bedah pun mati. Cuma kalau bedah, sekurang-kurangnya dia dalam keadaan tak sedar meninggal gitu ya. Yang ini dia menahan sakit. Engkau boleh tahan ke sakit? Cuba kau sakit gigi, berguling-guling atas lantai. Itu sakit gigi. Otak kau jangan main. Ketumbuhan otak ni, na'udzubillah, menjerit-jerit. Tu sebabnya betul lah tu Cik Sabri. Tanya. Dia tanya soalan, dia tahu jawapan. Dia ni ini macam forum bertanya TV1, dia tahu soalan dah. Dia ngaji lama. Ngaji kitab lama. Patut dia tahu rukhsah muazzimah. Tapi bagus soalan tu. Sebab ramai orang dia tak nak. Tu. Sebab ada setengah orang dia tak mau. Tak ambuh. Dia tak ambuh. Sebab apa? Sebab dia kata saya takkan makan benda tu. Saya takkan makan babi. Bukan makan babi, makan ubat. Saya tak nak buat pembedahan. Biar mati je. Tak boleh. Itu wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Wallahu a'lam. Kasih 2 soalan. Soalan kita ni ada 3 yang ada hadiah Ustaz. Korang nak punya soalan ke saya beri? Bagi Atau korang ambil 2 ni? Boleh. Saya ambil dulu lah. Soalan ni ChatGPT boleh pakai. ChatGPT boleh pakai. Tapi kita uji ChatGPT sikit. Kalau undang-undang yang melibatkan potong tangan, dia masuk dalam maksud syariat manusia. Undang-undang potong tangan, dia masuk dalam maksud syariat manusia. Buat ini. Ya, cik. Jaga harta. Sila. Ada. Bijuk. Bijuk-bijuk aja sini.
Roh, tolong sapa. Oh, dah. Ambil gambar sama. Tanya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Prof, ada soalan? Satu ya? Ke kalam dulu. Oh ya, baik. Soalan yang kedua, bila seseorang yang nak bertanya, bila ke masa dia bertanya? Apa ada? Telefon boleh. Rekod kau ni memang saya tak. Tayamum ni dia kena darurat dalam keadaan air tak ada. Saya nak soalan tu dijawab dengan tepat. Kita nak tayamum masa mana? Oh, masa waktu solat. Masa waktu solat. Masa waktu solat, lepas tu dia tak ada air. Ataupun boleh dia tak boleh kena air. Roh? Boleh ya? Boleh. Okey, boleh. Yang perlu boleh tak solat? Satu, dua, tiga. Okey. Ada orang yang tak ada. Ada. Menjawab apa puas tak ada satu. Roh, yang ketiga. Yang ketiga, habis dah soalan. Okey. Kalau seseorang perempuan dia berhadapan dengan operasi buang rahim, tiba-tiba ada darah dulu selepas kita lahir ke darah apa? Apa jawab tu? Mau jawab istihadah, betul? Betul? Wajib kata betul. Jadi kalau orang tu dia buang rahim, dia tak ada darah rahim, sebab rahim bagi dia rahim. Jadi betul, puas ada kepuas. Ada kepuas, puas. Buat foto op je. Bukan puas ke. Oh.